Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Pavitra Jayabalan, nombor matrik saya 276184. Saya berada sini untuk membincangkan tentang sesuatu syarikat dalam industri yang mengalami beberapa isu yang kepentingan. Sebelum itu saya akan ingin menyampaikan apa syarikat yang kumpulan kami ambil untuk perbincangan tersebut. Maka syarikat yang kita ambil adalah AirAsia, syarikat yang penerbangan di Malaysia. Memilih syarikat AirAsia adalah syarikat penerbangan ditubuh pada 1993 oleh Tony Fernandez dan Dean Kamarudin. Salah satu faktor utama yang dibezakan adalah AirAsia komitmennya terhadap inovasi yang tinggi. AirAsia adalah syarikat penerbangan pertama yang menerjemahkan sepenuhnya tempatan dalam talian, menjadikan lebih mudah bagi pelanggan untuk mengambilkan perkhidmatan penerbangan AirAsia mereka tersebut. Pada apa-apa cabaran AirAsia mengalami, tetapi mereka memberikan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan dengan lebih berkuat kuasa. Bagi untuk latar belakang AirAsia Malaysia, AirAsia beroperasi di rantau Asia Pasifik. AirAsia memberikan tampangan berpatutan dan perkhidmatan pelanggan yang luar biasa. AirAsia mempunyai lebih daripada 200 space award. Syarikat AirAsia ini menyasarkan untuk menyediakan perjalanan udara yang mudah dan berpatutan kepada penyengembaran udara yang mudah pada masa lapang dan perniagaan. Terkenal dengan menawarkan harga tiket yang rendah. Seperti yang kita semua mengenai, AirAsia, bagi latar belakang AirAsia, kita bila-bila mendengar berkenaan penerbangan AirAsia, semua pelanggan akan ingin berdasarkan tiket yang mereka jual dengan harga murah. Bagi untuk AirAsia penerbangan, boleh dikategorikan mereka adalah salah satu syarikat penerbangan yang memberikan tiket dengan harga murah kepada pelanggan dengan perkhidmatan yang berbagus tanpa apa-apa halangan. AirAsia kekal mendedikasikan untuk menggunakan pakai teknologi inovasi. AirAsia tinggi dalam inovasi, memberikan inovasi kepada pelanggan yang pelanggan tersayangi mereka, dan proses tiket adalah mudah dan murah, dan perkhidmatan pelanggan adalah terlebih bagus daripada syarikat penerbangan yang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Pavitra Devi, perempuan Lashman, nombor matrik 276353. Okey, hari ini saya nak bentangkan tentang masalah atau isu di tempat kerja. Okey. Beroperasi di banyak negara dan destinasi membolehkan AirAsia tersebut berpeluang untuk mewakili pelbagai kumpulan etnik dan dalam tenaga kerjaannya. Okey. Menunjukkan dedikasi yang tidak belas bahagi untuk mencapaikan berkesamaan jantina, AirAsia memastikan kedua-dua lelaki dan wanita diberikan peluang untuk sama dalam bidang penerbangan dan kejayaan pengurusan. Seterusnya, untuk berkekasan lagi bekerjanya, AirAsia menyediakan program latihan dan membangunkan yang komprehensif, membolehkan individu membuka potensi penuh mereka. Seterusnya, merujuk kepada isu dan pengurusan organisasi yang melibatkan sumber manusia ke pelbagai tenaga kerja merupakan salah satu isu yang diambil bagi peperangan tentang aspek tersebut. Walau bagaimanapun, memberi cabaran dan merupakan isu yang berbakal menjadi pada masa datang kerana perubahan landscape teknologi, globalisasi dan persekitaran kerja yang kita berubah mengikut perderaan zaman. Seterusnya adalah budaya pelbagai mengaruhi interaksi dan komunikasi di tempat kerja. Sekaligus, dalam menjalanan penilaian atau tinjauan kesedaraan budaya di kalangan pekerja, ini boleh memberi gambaran tentang
tahap pemahaman dan kehayatan budaya yang pelbagai di tempat kerja. Hasil dinasis. Okey, keperluan latihan dan meningkatkan kesedaran mengenai budaya yang pelbagai. Latihan mungkin termasuk berpahaman budaya, kemahiran komunikasi silang budaya, pengurusan konflik dan membina hubungan inklusif. Justru, pelbagai tenaga kerja merujuk kepada organisasi yang mempunyai campuran orang dari jantina, umur, bangsa dan latar belakang pendidikan. Dimensi kedua pula ialah seperti agama, pendidikan, lokasi geografi dan mendapatkan yang merupakan sihat dan sifat dapat dilihat pada pertemuan pertama. Pelbagai juga mengikut juga dapat diaktifkan sebagai kehadiran perbezaan di kalangan anggota unit sosial di mana faktor yang semakin penting dalam kehidupan organisasi kerana organisasi di seluruh dunia menjadi lebih seragam dan segi jantina, bangsa, etnik, umur dan asal negara dan ciri-ciri peribadi kelainan ahli. Seterusnya, dapat disimpulkan pelbagai tenaga kerja dalam syarikat tersebut adalah istilah yang diklasifikasikan bersama dalam dimensi yang dapat dilihat seperti kaum, etnik, umur dan jantina serta dimensi yang tidak mudah dilihat seperti nilai, maklumat, perspektif dan latar belakang fungsian dan pendidikan. Walau bagaimanapun, kepentingan pelbagaian tenaga kerja mampu memberi kebaikan jika pengurusan mampu diuruskan dengan kebetulannya. Justru akhirnya, ini merupakan isu dan cabaran yang bakal memberi impak yang negatif kepada pihak organisasi. Seterusnya saya nak bincangkan tentang puncak masalah yang dikenal pasti. Pelbagai budaya dalam industri, penerbangan dan organisasi lain merakumi pelbagai kebimbangan seperti memastikan peluang yang sama untuk individu daripada latar belakang budaya dan berbeza daripada segi pengambilan, kenalkan pangkat dan pembangunan kejayaan. Seterusnya, isu merupakan perkara berbangkit yang berlaku dan merupakan masalah kepada sesuatu aspek yang menjadi di dalam sebuah situasi. Dalam teori diversity ini, terdapat dua dimensi iaitu dimensi primer merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat individu yang tidak boleh dilupa seperti umur, bangsa, jantina dan keadaan fizikal. Ciri-ciri ini sifat semula jadi diwarisi secara keturunan dan kekal. Seterusnya, selain itu, isu yang kedua ialah astronomism di mana ia merupakan kecenderungan untuk dianggap kumpulan budaya atau negara sendiri sebagai yang unggul kepada orang lain. Seterusnya, terutamanya idea ialah salah satu dan set di kepercayaan tentang kumpulan yang digunakan secara universal kepada semua ahli kumpulan yang terlibat. Seterusnya, isu komunikasi dalam pelbagai tempat kerja boleh berkesan negatif kepada komunikasi di syarikat. Pada masa itu, isu utama yang sering berlaku di dalam syarikat AirAsia ialah diskriminasi. Diskriminasi kebanyakan berlaku di antara kerja yang melibatkan di dalam pengurusan yang besar. Seterusnya, oleh itu, ahli kumpulan minoriti menderita lebih didiskriminasi oleh organisasi berkaitan dengan hasil kerja yang adil seperti pengambilan dan promosi. Akhirnya, penemuan menyediakan melaporkan bahawa antara wanita yang kaum majoriti cenderung untuk mendapat kurang daripada pekerja harus berdana di semua peringkat. Walau bagaimanapun pemegang kelayakan pekerja yang sama. Terima kasih.
Selamat sejahtera, saya Yogeshwari Palaniwil, nombor matrik 276363. Hari ini saya membentangkan strategi pelaksanaan penyelesaian masalah. Pertama sekali, pemimpin mestilah menjalani latihan khusus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kepelbagaian dan memiliki kemahiran yang diperlukan untuk mengurusannya dengan cekap. Selain itu, mewujudkan rangkaian yang terdiri daripada mentor dan model peranan daripada pelbagai latar belakang boleh memberikan sokongan dan inspirasi yang tidak ternilai kepada pekerja dalam usaha mereka untuk pencerahan dan pertumbuhan dalam kerjaya mereka. Bukan itu saja, menggalakkan pendekatan merangkul dan pelbagai kepada struktur organisasi, buat plan pengambilan secara aktif, memupuk keterangkuman dan menerima kepelbagaian di seluruh organisasi. Tambahan pula adalah penting untuk menyediakan program pendidikan dan latihan yang komprehensif yang bukan sahaja memupuk persefahaman tetapi juga mengalahkan penghargaan tulen untuk permaidani yang kaya dengan kepelbagaian budaya. Selain itu, menjalankan temu bual individu atau kumpulan fokus dengan pekerja, pengurus dan pihak kepentingan lain boleh membantu dalam memahami secara mendalam persepsi mereka tentang masalah yang wujud dalam organisasi. Akhir sekali, kaedah diagnosis boleh dilakukan dengan menilai dan analisis dasar dan prosedur di mana semakan dan analisis dasar dan prosedur sedia ada dalam organisasi boleh membantu mengenal pasti sama ada terdapat masalah dengan pelaksanaan, konsistensi atau keberkesanan dasar sedia ada. Akhirnya kesimpulan. Secara keseluruhan, mengurus isu kepelbagaian tenaga kerja melalui campur tangan perubahan adalah proses yang kompleks, tetapi penting untuk memastikan kejayaan dan kemampanan organisasi dalam persekitaran yang semakin pelbagai dengan pendekatan yang komprehensif dan sokongan daripada semua pihak yang berkaitan. Organisasi boleh mencapai persekitaran kerjaya yang inklusif dan berprestasi tinggi. Terima kasih.